banyak dugaan dan cubaan yang perlu ditepis oleh pemimpin atau ahli politik dalam membawa status itu. Lebih-lebih lagi jika ada yang datang menawarkan bermacam ganjaran atau hadiah sebagai sogokan untuk dipermudahkan kerja. Ramai antara pemimpin di negara ini tewas dengan dugaan itu, seterusnya dihadapkan ke mahkamah untuk diadili bagi kesalahan salah guna kuasa atau rasuah. Berikut adalah 5 pemimpin negara yang pernah disabitkan salah guna kuasa. Sebelum tu, jangan lupa tekan butang subscribe dan setkan loceng kepada all untuk update video-video kami yang terbaru. Dr. Muhammad Khair Toyo. Tahun 2015, Mahkamah Persekutuan telah mengumumkan pengekalan hukuman penjara 12 bulan ke atas Dr. Muhammad Khair Toyo kerana menggunakan kuasanya untuk mendapatkan 2 lot tanah dan sebuah banglo di Shah Alam pada harga rendah berbanding pasaran. Beliau merupakan bekas Menteri Besar Selangor, juga terkenal suatu ketika dahulu kerana memberi penyapu kepada kaki tangan kerajaan negeri yang tidak mencapai prestasi memuaskan. Beliau selamat menjalani hukuman di penjara Kajang selama 6 bulan, namun dibebaskan awal dengan pengawasan pegawai parol Mei tahun 2016. Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau merupakan seorang pemimpin dan juga tokoh popular di negara ini. Selain itu, beliau pernah dikaitkan dengan kes hubungan luar tabi'i yang menggemparkan negara. Terlalu popular dengan perkara itu, ramai yang hampir terlupa tentang 4 tuduhan rasuah yang disabitkan ke atas beliau dan dijatuhi hukuman penjara 6 tahun. 4 tuduhan itu secara ringkasnya menamakan beliau sebagai seorang konspirator yang memperkayakan kroninya. Beliau juga telah menggunakan kedudukannya sebagai timbalan Perdana Menteri bagi menekan saksi dan polis untuk berpihak kepadanya berkenaan kes-kes peribadi berkaitan beliau. Datuk Seri Najib. Bekas Perdana Menteri ke-6 ini didapati bersalah ke atas 7 pertuduhan melibatkan pecah amanah, pengubahan wang haram dan salah guna kuasa melibatkan dana berjumlah RM42 juta. Beliau telah dijatuhkan hukuman penjara 72 tahun berserta denda RM210 juta. Walau bagaimanapun, hakim mengumumkan kesemua hukuman akan dijalankan serentak menjadikan durasi dipendekkan kepada 12 tahun. Beliau telah menjadi individu pertama bergelar bekas Perdana Menteri disabitkan kesalahan di mahkamah. Beliau kini masih bebas kerana telah menjelaskan ikat jamin sebanyak RM1 juta. Namun kes masih berjalan sehingga proses rayuan selesai dilakukan. Tan Sri Musa Aman. Tan Sri Musa Aman merupakan bekas Ketua Menteri Sabah ke-14 dari 2003 hingga 2018. Beliau telah dihadapkan di mahkamah atas 46 tuduhan rasuah dan pengubahan wang haram berhubung kontrak konsesi balak di Sabah. Walau bagaimanapun, beliau dibebaskan selepas Jabatan Peguam Negara memutuskan untuk tidak meneruskan pendakwaan ke atasnya selepas menerima afidavit daripada bekas Peguam Negara yang turut menyokong supaya tuduhan dibatalkan. Tan Sri Muhammad Isa Abdul Samad. Yang terbaru, bekas Menteri Besar Negeri Sembilan dan juga bekas pengerusi Felda Tan Sri Muhammad Isa Abdul Samad dijatuhi hukuman 6 tahun penjara dan denda RM15.45 juta oleh Mahkamah Tinggi. Hakim menjatuhkan hukuman 6 tahun penjara bagi 9 pertuduhan yang dihadapinya sekaligus menjadikan jumlah hukuman 54 tahun penjara. Walau bagaimanapun, hukuman penjara itu diarahkan berjalan serentak. Ini bermakna beliau hanya perlu menjalani hukuman penjara selama 6 tahun. Kesimpulannya, isu rasuah dan salah guna kuasa ini mestilah dibendung supaya tidak menjadi amalan sehingga menyebabkan kemusnahan negara. Walau bagaimanapun, usaha membendung ini dilihat lebih berkesan sekiranya rakyat menyokong dan bersama bagi membenteras gejala ini demi membangunkan negara.